Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Mardiana dan juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, saya Nurul Farhani bersama rakan pembentang saya, Nemesis Novnia, akan membentangkan soalan 5 bagi tutorial AIL 2006, iaitu bincangkan situasi di negeri Perak dan Selangor ekoran penglibatan Belanda dalam perdagangan biji timah. Okey, sebelum tu, jika ingin berbincang ataupun mengupas mengenai penglibatan Belanda ataupun situasi di negeri Perak dan juga di negeri Selangor disebabkan penglibatan Belanda dalam perdagangan biji timah, ianya satu proses yang agak panjang. Jadi dalam pembentangan ini, kami akan membentangkan serba sedikit mengenai situasi yang berlaku di kedua-dua negeri inilah. Okey. Pembentangan ini akan dimulakan dengan pengenalan dan bergerak ke situasi di negeri Perak terlebih dahulu, setelah itu ke situasi di negeri Selangor dan kesimpulan. Baiklah, sekitar tahun 1641 sehingga tahun 1795, berlaku pertempuran ataupun persaingan di antara negeri-negeri Melayu dengan Belanda ataupun Kompeni Hindia Timur Belanda ataupun The United Dutch East India Company ataupun yang lebih dikenali sebagai VOC lah. Okey. Apa sebenarnya faktor utama yang mencetuskan persaingan antara negeri-negeri Melayu dan juga VOC ni? Faktor utama yang membawa kepada persaingan ataupun pertempuran ni adalah faktor ekonomi, iaitu keinginan Belanda untuk memonopoli dan juga mengawal perdagangan di Selat Melaka, terutamanya perdagangan biji timah ni lah. Okey. Belanda bermula di Melaka, kemudian dia mula ingin menguasai Naning dan Rembau, Perak, Johor dan juga Selangor. Tapi pada hari ini, kami berdua hanya akan menyentuh negeri Selangor dan juga negeri Perak. Okey. Di Perak, pedagang-pedagang daripada VOC ni datang ke Perak semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah II dari tahun 1636 sehingga tahun 1653. Okey, pada awalnya Sultan Muzaffar Shah ni menentang, tapi Belanda dia bijak meminta bantuan Sultan Aceh pada masa itu, iaitu Tajul Alam Safiatuddin Shah, dan akhirnya termeterailah perjanjian antara Sultan Muzaffar Shah II dengan Belanda pada 15 Ogos 1657 dan membenarkan Kompeni Belanda untuk berniaga di negeri Perak. Okey, sedikit pengenalan untuk di Selangor pula. Sultan Sulaiman Johor memberi keizinan kepada Belanda untuk menjalankan perdagangan biji timah di Selangor. Kenapa? Sebab ianya adalah sebagai tanda terima kasih kerana membantu Raja Mahmud menumpaskan Raja Ali di Siak. Okey, hal ini berlaku sebelum penobatan Raja Lumu pada tahun 1766. Dan inilah yang menyebabkan Belanda mula bergiat dalam perdagangan biji timah di Selangor pada awal abad ke-18. Dengan ini, Selangor dia menjadi pengeluar biji timah jugalah selain daripada negeri Perak tadi. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa reaksi dan juga situasi yang berlaku di kedua-dua negeri Perak dan Selangor itu sendiri apabila Belanda melibatkan diri dalam perdagangan biji timah. Baiklah, saya akan bergerak ke situasi di negeri Perak terlebih dahulu. Okey. Pertama sekali, saya akan menjelaskan secara ringkaslah campur tangan Belanda semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah II dari tahun 1636 sehingga tahun 1653. Okey. Pada peringkat awal, Sultan Muzaffar Shah sendiri tidak bersetuju untuk Belanda ni memonopoli perdagangan biji timah. Seperti yang saya sudah katakan tadilah. Jadi, apa yang Belanda buat adalah Belanda menyekat Kuala Sungai Perak tu daripada saudagar-saudagar lain tu untuk masuk berdagang di negeri Perak. Sebab apa yang Belanda inginkan adalah Belanda mahu hanya Belanda sahaja yang boleh berdagang di negeri Perak tu. Ingin menguasailah perdagangan biji timah terutamanya di negeri Perak. Tapi disebabkan oleh bantuan Sultan Aceh yang saya kata tadi, Belanda ni dibolehkan berdagang di Perak tapi mendapat hak yang sama seperti Aceh pada ketika itu. Tapi still lagi Belanda ni masih tidak berpuas hati. Jadi apa yang dia buat? Belanda kepung pelabuhan Aceh. Selain daripada Kuala Sungai Perak yang dia sekat tadi, Belanda turut mengepung pelabuhan Aceh. Hasilnya, daripada kepungan tu dan juga permintaan daripada General Cornwallis,
Belanda pun dibenarkan berdagang di Perak. Macam kira dibagi peluang lah kepada Belanda ni untuk melakukan perdagangan di Perak. Okey. Setelah itu, apa yang berlaku? Wakil Jeneral Cornelis pada masa itu, iaitu Johann Trutman, dihantar ke Aceh untuk berunding lah. Dan daripada situ, termeterailah perjanjian Perak Belanda. Dan selepas perjanjian itu, Belanda pun mendirikan loji mereka di Kuala Perak itu tadi. Okey. Tapi apa yang berlaku di sini adalah reaksi ataupun boleh katakan reaksi lah daripada orang-orang Melayu Perak ni pada ketika itu, termasuklah Temenggung sendiri, tidak berpuas hati dengan tindakan Belanda ni. So kalau kita boleh tengok tadi, Belanda ni macam terlalu menggesa ataupun ingin memonopoli secara keseluruhan perdagangan tu, tidak bagi peluang dengan saudagar-saudagar dari tempat lain. Jadi apa yang berlaku adalah orang-orang Melayu Perak termasuk Temenggung tu tadi menyerang dan juga membunuh 27 orang Belanda dan memusnahkan loji Belanda yang ditubuhkan di Kuala Perak itu tadi. Seterusnya saya bergerak kepada situasi kedua yang berlaku di negeri Perak, ekoran daripada penglibatan Belanda dalam perdagangan biji timah, iaitu pertelingkahan dalam urusan jual beli biji timah. Okey. Sebelum ni, pada era Sultan Muzaffar Shah II tadi, saya ada bagi tahu yang respon ataupun reaksi daripada penduduk setempat, orang-orang Melayu negeri Perak, diorang musnahkan loji Belanda tu kan. Jadi di sini Belanda membuat tuntutan ganti rugi terhadap loji yang dimusnahkan tu. Bukan itu sahaja, Belanda juga ingin perjanjian diperbaharui dan Belanda still dengan pegangan mereka, pendirian mereka untuk memonopoli perdagangan biji timah di Perak. Okey. Macam mana Belanda ada pendirian tetap untuk memonopoli perdagangan biji timah, begitu jugalah Perak ni still dengan pendirian tetap mereka untuk menjual biji timah bukan hanya kepada Belanda tetapi kepada saudagar-saudagar lain juga, terutamanya yang datang dari India, China, Aceh. Apabila Belanda mengetahui hal ni, Belanda pun menghantar Johann Trutman untuk menyekat kapal-kapal dagang daripada luar untuk masuk ke Perak dan juga Aceh. Okey. Ekoran daripada hal tersebut, pada 27 Mei 1658, pasukan Perak iaitu terdiri daripada 7 perahu perang dan dibantu 30 perahu Aceh dan juga bantuan daripada Ujung Salang melancarkan serangan ke atas Belanda dan juga membakar markas Belanda yang ada dekat Perak tu. Dan daripada situ beberapa orang Belanda pun terbunuh dan juga cedera. Okey. Setelah itu, kepungan Belanda ke atas Aceh tu menyebabkan perjanjian baru ditandatanganilah antara Aceh dan juga Belanda. Okey. Daripada perjanjian tu, Aceh dan Belanda sahaja yang dibenarkan untuk membeli biji timah di Perak. Setelah itu, apa lagi yang ada dalam perjanjian tu? Belanda menuntut ganti rugi sebanyak 44,000 rial, iaitu macam hutang Perak sebab memusnahkan loji tadi tu, bakar markas semua. Diselesaikan dengan cara pengurangan harga sepahara biji timah kepada 30 rial sehingga hutang-hutang tu selesai antara Belanda dan juga Perak. Okey. Setelah itu, pada tahun 1659, Belanda membina semula lojinya di Perak. Tapi, macam mana aku cakap, Belanda ni kan, tawaran harga biji timah yang diorang belikan tu masih murah. Dari awal dulu murah, sampailah tahun 1659, masa Belanda ni membina semula loji mereka di Perak, tawaran harga yang diberikan tu masih lagi rendah, masih murah. Disebabkan itulah Perak ni rasa macam berat hati untuk hanya membiarkan Belanda sahaja yang membeli ataupun menjual biji timah di Perak. Macam tu. Dan disebabkan tawaran harga yang rendah tu juga, pedagang-pedagang Perak ni masih lagi menjual biji timah kepada saudagar-saudagar lain, tetapi secara sulit lah, sebab mereka takut apabila Belanda tahu nanti ada lagi tindakan-tindakan seterusnya yang akan diambil oleh Belanda. Okey. Pada 26 Ogos 1659,
laporan pun tentang situasi yang berlaku dekat negeri Perak ni sampai ke Governor Melaka. Okey, sebab apa? Perak dan juga Aceh dikatakan mengingkari perjanjian ekspor lebih biji timah macam tu. Jadi pada tahun 1663, maafkan saya dekat handout tu ada sedikit kesalahan tulisan. Sultan Mahmud memberi jaminan kepada Belanda untuk menjual biji timah dan membebaskan Perak daripada hubungan dengan Aceh, tetapi bersyarat. Tapi jaminan tu masih lagi gagal dan Perak hanya lebih cenderung untuk berbaik-baik dengan Aceh. Maksudnya dengan Belanda ni, situasi dalam urusan jual beli biji timah dengan Belanda ni tidak macam mana. Belanda pun masih dengan pendirian diorang, masih dengan tawaran harga yang rendah, dan Perak pun masih rasa macam kalau diorang hanya menjual kepada Belanda, keuntungan tu tiada. Sebab itulah mereka just teruskan menjual kepada saudagar-saudagar lain. Dan hubungan antara Perak Belanda pada masa ni masih lagi belum baik lah, orang kata macam tu. Dan Perak pun hanya lebih kepada berbaik-baik dengan Aceh sahaja. Jika situasi kedua yang berlaku di negeri Perak tadi, saya menceritakan sedikit mengenai pertelingkahan yang berlaku dalam urusan jual beli biji timah. Untuk situasi yang ketiga ini, saya akan membincangkan tentang pertelingkahan terhadap kekuasaan biji timah tu. Tadi urusan jual beli, sekarang kekuasaan terhadap perdagangan biji timah tu sendiri. Okey, Belanda datang semula ke Perak pada tahun 1670. Okey, kenapa Belanda datang semula ke Perak ni adalah disebabkan oleh macam mana nak cakap usaha mereka untuk menjaga kepentingan perdagangan biji timah daripada ancaman British. Sebab mungkin diorang takutlah nanti apabila British datang menawarkan harga yang lebih tinggi, Perak akan cenderung ke arah British pula, membenarkan British untuk membeli ataupun melakukan urusan jual beli dengan British berbanding dengan Belanda. Okey, apabila mereka datang semula ke Perak, Belanda membina kota kayu di Pulau Pangkor berhadapan dengan Sungai Dinding. Okey, pada tahun 1674 dan 1677, Siam ingin menyerang Perak. Jadi, situasi ni membimbangkan Sultan Mahmud. Lalu apa yang Sultan Mahmud buat adalah Sultan Mahmud berbaik-baiklah dengan Belanda. Tapi yang masalahnya sekarang di sini, walaupun Sultan Mahmud ni ingin berbaik-baik dengan Belanda, tapi masih lagi ada perselisihan kan antara orang-orang Perak dan juga orang-orang Belanda, masih berlarutan. Okey, tapi Belanda ni pun macam, saya boleh cakap bukan saya macam racist ke apa macam tu kan, tapi Belanda ni boleh katakan agak degil jugalah sebab diorang pada masa ni masih terus mengawal ketat laluan perdagangan di perairan Perak tu. Diorang belum lagi menguasai secara penuh Perak tu, tapi mereka mengawal ketat laluan perdagangan di perairan Perak tu supaya macam kapal-kapal dagang dari luar tu tidak boleh masuk, kuasa-kuasa luar dari luar tidak boleh masuk ke Perak, macam tu. Jadi pada tahun 1678, dianggarkan sebanyak 450,000 paun biji timah telah dibawa ke Melaka lah. Okey. Tahun 1685 pula, bendahara di negeri Perak bercadang untuk merancanglah pembunuhan residen Belanda dan juga menyebabkan kematian 11 orang pekerja Belanda. Okey, jadi selepas daripada situasi yang berlaku ni, tahun 1686, bendahara yang menguasai perdagangan biji timah di Perak dan membeli biji timah tu di atas nama Sultan. Dan bendahara pada masa ni meminta untuk biji timah tu dibawa daripada hulu lah, macam tu. Jadi kesan daripada situasi yang berlaku ni, Belanda meninggalkan kotanya di Pulau Pangkor dan juga menutup lojinya. Okey, so untuk situasi yang ketiga ni, pada awalnya kamu boleh tengok berlaku pertelingkahan kan, macam antara Belanda datang semula, lepas tu takut dengan ancaman British, lepas tu Siam pula ingin menyerang, macam tu. Jadi Sultan Mahmud bimbang baik-baik dengan Belanda, Belanda kawal ketat perairan Perak, macam tu. Tapi still
untuk kekuasaan terhadap perdagangan biji timah masa ni berpihak kepada bendahara lah, sebab bendahara yang berjaya menguasai perdagangan biji timah di Perak tu, membeli atas nama Sultan. Dan akhirnya Belanda pun meninggalkan kotanya di Pulau Pangkor dan menutup loji macam tu. Baiklah, seterusnya situasi yang keempat. Berlaku juga permasalahan penentuan harga biji timah semasa penglibatan Belanda dalam perdagangan biji timah di negeri Perak. Okey. Tadi, kalau kamu dengar tadi, Belanda meninggalkan kota diorang di Pulau Pangkor kan, dan tutup loji-loji semua tu sebab masa penguasaan perdagangan biji timah lebih berpihak kepada bendahara kan pada masa tu. Tapi pada pertengahan abad ke-18, Belanda datang semula. Okey. Pada Mei 1746, Arie Verbruch, kalau tidak silap saya lah, begitu sebutan dia, dihantar untuk berunding mengenai perniagaan biji timah, termasuk penentuan harga tu lah macam tu. Jadi hasil daripada rundingan tu, perjanjian pun ditandatangani dengan Belanda pada 25 Jun 1747. Belanda berjanji membeli biji timah pada kadar 30 rial setiap satu bahara, dan Sultan akan mengambil cukai sebanyak 2 rial daripada setiap pembelian tu lah. Okey. Pada masa ni, apabila Belanda datang semula, Belanda berusaha untuk mempengaruhi Sultan untuk menurunkan harga kepada 30 rial. Macam yang tadi itulah yang Belanda kata diorang akan membeli biji timah hanya pada kadar 30 rial. Okey. Raja Muda dengan gelaran Sultan Alauddin Mansur Shah Iskandar Muda Khalifatul Rahim pada tahun 1773 baginda bersetuju dengan cadangan tersebut. Tapi secara rahsia biji timah tidak dijual kepada Belanda. Okey? Masih lagi tidak dijual kepada Belanda walaupun Raja Muda bersetuju untuk menyarankan Belanda membeli biji timah pada kadar 30 rial, tapi pedagang-pedagang di Perak masih lagi secara sulit tidak menjual biji timah tu kepada Belanda sebab bagi mereka harga 30 rial bagi setiap satu bahara tu adalah satu harga yang rendah. Jadi Sultan Alauddin apa yang baginda buat? Baginda meminta untuk dinaikkan harga tu tapi tidak mendapat layanan, tidak dilayan pun. Okey? Pada tahun 1781 kita boleh lihat berlakulah serangan British. Okey. Masa British datang menyerang macam tu, harga masih lagi dalam rundingan antara Perak dan juga Belanda. Jadi pada Januari 1789, harga biji timah tu dinaikkanlah kepada 34 rial satu bahara. Tapi Sultan Muda masih menuntut 44 rial. Sebab apa? Sebab British di Pulau Pinang menawarkan 48 rial satu bahara. Macam rugilah kan? Belanda mau beli dalam harga 34 rial satu bahara, tapi di British di Pulau Pinang menawarkan harga 48 rial. Beza yang agak jauh lah juga di situ. Jadi sebabkan tu Sultan Muda ingin menuntut 44 rial lah macam tu, tapi Belanda still inginkan macam dari range harga tu dari 30 rial kepada 34 rial sahaja macam tu. Okey. Pada tahun 1789, apa yang berlaku kita boleh tengok Sultan Ahmadin Shah kurang sihat lah. Jadi Raja Muda yang diberi kuasa untuk menguruskan pentadbiran dalam negeri pada masa itu. Okey, pada tahun 1795 pula, surat-surat Q mula berkuat kuasa. Jadi Belanda pun serahkanlah tanah jajahan tu kepada British dan akhirnya loji Belanda di Tanjung Putus ditutup. So daripada untuk di negeri Perak, kita boleh tengoklah ada 4 situasi yang saya ceritakan, bermula daripada campur tangan Belanda awal-awal semasa era Sultan Muzaffar Shah. Lepas tu situasi pertelingkahan urusan jual beli biji timah semasa penglibatan Belanda dalam perdagangan di Perak. Lepas tu yang ketiga, pertelingkahan terhadap kekuasaan biji timah apabila Belanda melibatkan diri macam tu. Dan yang keempat dari segi permasalahan penentuan harga biji timah. Okey, jadi isi untuk situasi di negeri Selangor akan disambung oleh rakan pembentang saya Nemesis Novnia. Terima kasih.
Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mardiana dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya akan menyambung situasi yang berlaku di negeri Selangor ikuran penglibatan Belanda dalam perdagangan biji timah. Isu yang pertamanya ialah dasar monopoli yang dibuat oleh Belanda terhadap biji timah. Belanda pada awalnya telah menguasai dan memonopoli perdagangan biji timah di Selat Melaka. Namun demikian, perdagangan biji timah di Selangor telah lebih menarik perhatian Belanda untuk melibatkan diri dan menjalankan kegiatan perdagangan biji timah di Selangor. Pada tahun 1757 berlaku pergaduhan antara Bugis Belanda yang menyebabkan Belanda menyerang dan mengalahkan Bugis di Linggi. Ikuran daripada itu, perjanjian Belanda dengan Linggi dan Rembau ditandatangani. Berdasarkan perjanjian tersebut, Linggi dan Rembau menjual biji timah kepada Belanda dengan harga yang ditetapkan oleh Belanda. Misalnya, satu bahara biji timah iaitu 400 pound dibeli dengan harga 38 rial Sepanyol berbanding harga yang ditawarkan oleh Belanda iaitu hanya 34 rial Sepanyol. Ini dikatakan sangat tidak munasabah untuk Selangor di mana tiada mendapat keuntungan yang lumayan. Perdagangan biji timah yang dijalankan oleh Belanda menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pembesar tempatan dari Linggi, Rembau dan juga Perak dari sudut harga yang ditawarkan oleh Belanda. Kesannya berlaku penyeludupan biji timah di Selangor, pembesar-pembesar tempatan telah membawa biji timah ke Selangor dan memperdagangkan biji timah secara penyeludupan. Oleh itu, ketegangan berlaku antara Selangor dan Belanda atas dasar monopoli. Isu yang kedua iaitu hubungan tegang yang berlaku antara Belanda dan Selangor akibat peperangan. Sultan Ibrahim menjalinkan hubungan dengan British seperti yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin sebelum ini. Hubungan antara Sultan Ibrahim dan British menyebabkan Belanda berasa gusar sehingga mengawasi segala pergerakan yang dilakukan oleh kedua-dua kuasa tersebut, iaitu Selangor dan British. Kemasukan kapal-kapal British ke Kuala Selangor telah memberi perhatian kepada Belanda sehingga yang menjadi kerana Kuala Selangor dikatakan sebagai sebuah pusat perdagangan yang penting pada masa itu. Kehadiran mereka dikatakan mengancam kedudukan Belanda yang mengamalkan dasar monopoli secara tidak langsung. Namun, Belanda gagal menguasai biji timah di Selangor serta bimbang mengetahui bahawa satu informasi yang telah dapat bahawa pembekalan senjata kepada Selangor pada masa itu. Buktinya, pada tahun 1784, James Scott iaitu pedagang British ditahan oleh Belanda atas kesalahan membekalkan senjata kepada Selangor. Ini menyebabkan ketidakpuasan hati Belanda terhadap Sultan Ibrahim dan British. Hal ini juga boleh dilihat apabila berlaku peperangan dan serangan antara Sultan Ibrahim dan Belanda. Misalnya, pada tahun 1782, Angkatan Sultan Ibrahim dengan bantuan Angkatan Rembau berjaya menyerang Belanda di Melaka. Pada tahun 1784 pula, serangan oleh pasukan Selangor di bawah pimpinan Sultan Ibrahim dan Raja Haji serta Belanda manakala Belanda meminta bantuan daripada Betawi. Kemudian, Belanda juga melancarkan serangan ke atas Kuala Selangor dan melantik Raja Muhammad Ali sebagai pemangku Sultan Selangor selepas menewaskan Sultan Ibrahim. Pada tahun 1785, keadaan berlaku di mana Sultan Ibrahim telah melancarkan semula serangan ke atas Belanda dan berjaya menawan Kuala Selangor. 1786, sebuah perjanjian telah ditandatangani pada 29 Julai dengan mengekalkan Sultan Ibrahim sebagai Sultan Selangor dan in return Sultan Ibrahim akan mengakui kekuasaan Belanda serta menjual biji timah kepada Belanda. Kesimpulan, jelas bahawa Belanda mempunyai hasrat untuk menguasai perdagangan biji timah di Perak dan Selangor sehingga mencetuskan konflik di mana menimbulkan kemarahan ke pemerintah di Perak dan Selangor. Sebenarnya penguasaan Belanda bermula
semasa menawan Kota Melaka pada 1641 yang menjadi titik permulaan kepada keadaan kegiatan ekonomi biji timah di Tanah Melayu pada abad ke-18. Kedatangan Belanda ke kedua-dua negeri tersebut sebenarnya disebabkan oleh perkembangan pesat perdagangan biji timah dengan pesat. Perkembangan ini lebih menarik pada abad ke-18 ekoran daripada corak perdagangan biji timah di mana kedua-dua negeri tersebut menjadi pengeluar utama. Di Perak, Belanda memonopoli perdagangan biji timah melalui konflik harga, serta hal yang sama berlaku di Selangor di mana Belanda memulakan konflik bagi ingin memonopoli biji timah di Selangor. Tetapi lama-kelamaan Belanda juga terpaksa berundur dari Tanah Melayu apabila kuasa British menggugut kuasa Belanda. Dengan ini kita dapat mengenali dengan lebih mendalam melalui situasi yang telah berlaku di kedua-dua negeri tersebut, iaitu Perak dan Selangor ekoran daripada penglibatan Belanda dalam perdagangan biji timah. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih.